Seolah-olah tidak berpenghujung, isu melibatkan pendatang asing masih lagi berleluasa dan menjadi perbualan hangat di media sosial. Berdasarkan rekod, jumlah pekerja asing di seluruh negara setakat 31 Disember tahun lalu adalah seramai 1.5 juta orang. Majoriti pekerja asing di negara ini berasal dari Indonesia. Selebihnya adalah dari Bangladesh, Nepal, Myanmar dan Pakistan. Baru-baru ini rakyat meluahkan kegusaran mereka berhubung peningkatan kes jenayah yang semakin membimbangkan akibat perbuatan golongan terbabit. Ia susulan pembukaan permohonan semula pengambilan pekerja bagi 3 subsektor perkhidmatan iaitu tukang gunting rambut, tekstil dan kedai emas akan bermula 10 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia KSM Wee Sima Kumar berkata jumlah kuota yang diperlukan adalah 7,500 termasuk 5,000 pekerja sedia ada di negara ini dan cara permohonan perlu dibuat oleh pihak majikan. Masalah kedatangan pendatang asing juga sukar dibendung kerana kerajaan memerlukan kehadiran mereka untuk mengisi kekosongan kerja yang kebanyakannya tidak diminati rakyat Malaysia. Tidak dinafikan kemasukan pekerja asing ke Malaysia sememangnya menyumbang dari segi pembangunan dan ekonomi negara. Namun kerajaan juga perlu meneliti impak negatifnya kepada rakyat. Ini kerana masalah lambakan warga asing turut menyumbang pada peningkatan kadar jenayah secara drastik di negara ini. Isu Pakistan Samsung dinilai 3 seolah-olah mereka ini semua telah dijaga oleh pihak berkuasa. Melalui rakaman video live semalam daripada akaun TikTok Live Ustaz Sofian, bangsa Samsung Pakistan ini yang juga seorang askar menceritakan detik-detik dirinya dikepung Samsung Pakistan sehinggalah cerita dirinya membuat laporan kepada pihak polis. Lagi tak boleh nak hadam apabila berada askar ini mengatakan seorang anggota polis telah menasihatkannya supaya tidak dipanjangkan hingga ke mahkamah jika sayangkan kejayaannya. Inilah rakyat merasa sangsi dengan pihak berkuasa ini. Siapa yang warga asing sebenarnya di bumi Malaysia? Kenapa Pakistan ini tak boleh dikenakan tindakan undang-undang? Ini bukan macam movie Tamil, polis banyak terima rasuah. Memang nak kepung, memang ramai orang daripada kedai sebelah datang, kedai sebelah ni datang, semua datang nak kepung saya. Lepas tu saya pun tak boleh buat apa pasal saya fikir ada anak bini dalam kereta saya. Jadi takut jadi apa-apa, saya pun kecoh itu sampailah benda tu sampai saya bawa balik. Benda tu barang tu lah. Tapi saya rasa macam tak puas hati lah pasal saya sebagai seorang tentera rakyat awam Malaysia, saya kena benjuk kepala daripada warga asing, daripada Pakistan. Jadi tak adil lah. Saya jadi nak pergi hospital daripada report polis tu ada. Tak dapat info. Okey, saya tanya. Semasa buat report polis, belum pergi hospital terus pergi buat report polis? Ya betul, report polis. Sebenarnya kena pergi hospital dulu baru buat report polis. Pasal yang dekat balai polis tu tadi dia ada keluar daripada surat polis tu lah, pergi buat rawatan dulu. Polis Untuk bawa pergi. Bawa warna kuning ni ada ni. Okey. Ni surat ni. Surat polis ni. Okey. Lepas tu belakang tu laporan saya. Dalam laporan tu ada tulis tak yang Pakistan kepung semua ada? Pakistan kepung ada ramai orang. Lepas tu dia ada tulis dia hentak dahi saya pakai dahi dia. Habis tu Saya jadi dia ada buka IP, dia buka senten apa? dia buka kes apa tak tahu, tapi dia cuma yang kat balai tu bagi tahu saya dia cuma cakap kes ni dia tak boleh kena tangkapan. Pasal apa benda ni tidak melibatkan apa, dia tak pakai benda tajam ataupun dia tak ugut saya, dia cakap macam tu. Saya cakap mana boleh macam Ni tumbuk balik muka. saya cakap kepala dah benjol pun tak boleh buat tangkapan ke? Dia cakap tak boleh, ini akta dia cakap. Memang law tu dia cakap. Saya pun tak faham law dia akta mana dia. Masa bagi tahu dia cakap macam kau tentera, jangan buat kes ni. Lagi satu dia cakap dengan saya, dia pun macam gerdak saya lah ceritanya. Kalau saya sebagai penjawat awam, kalau boleh janganlah benda ni jadi kecoh sampai ke atas, sampai mahkamah. Takut awak penjawat awam, awak sayanglah kerja awak. Jadi saya pun mula fikir macam baiklah, saya sayang kepada kerjaya saya sebagai tentera. Kita sayang pada kerjaya kita biar orang sakit. Gila punya AI tu. Sarjan kan? Sarjan, ya betul. Sarjan bagi nasihat macam tu. Saja itu saya cakap. Patutnya dia tengok kita dah lah, saya dah penjawat awam, polis tu pun penjawat awam. Jadi tak boleh lah macam tu, dia patut kena lebih kepada saya. Dan saya pun kepala dah bengkak dah. Takkan dia lebih kepada warga asing. Orang tu pun saya dengar baru-baru ni tak ada permit, kosong juga orang tu. Orang tu kosong. Okey, dia ada kosong. panggil tak orang tu pergi balai? Saya pergi balai, memang orang tu tak timbul langsung yang hentak saya. Memang saya tak nampak langsung. Orang tu tak timbul, macam mana saja dia boleh bagi tahu bahawa tak boleh buat tangkapan. Kalau Memang tak timbul. tangan kosong tak boleh buat tangkapan, kita pergi tumbuk balik muka warga asing tu, tengok dia boleh tangkap, kita kata tak boleh. Itu dia cakap, ni pasal apa kes ni, dia tak pakai senjata macam tajam apa semua, jadi tak boleh buat tangkapan, dia cakap itu. Saya rasa ini perlu kita buat. Nanti kita pergi balik di balai tu, buat laporan kepada Jabatan Integriti PRM.
buat laporan kecil dan tulis nama sarjan tu, bukan apa yang sarjan tu cakap. Tulis jangan dapat izin buat laporan ke Jabatan Integriti Polis. Kita tengok sarjan ni nak kena tindakan apa. Itu yang saya cakap. Lepas tu dia macam, saya tak tahulah, dia orang ni lebih kepada warga asing lah. Padahal dia orang tak fikir saya sebagai anggota tentera, kepala dan ni, patut dia orang lebih kepada saya. Patut kena terus melulu kat warga asing tu. Macam ni saya macam ni Okey. saya sebagai tentera pun dah kena macam ni, apa lagi orang awam kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang Melayu Malaysia perkarakan budak Melayu dipukul oleh orang Pakistan. Budak Melayu pun lapor ke polisi. Polisi Malaysia menyarankan agar budak Melayu itu tidak perlu membuat suatu laporan ke polisi jika tidak ingin budak Melayu itu hilang pekerjaannya. Apakah berita ini benar? Kita ikuti saja perkembangan beritanya. Video ini adalah berita kelanjutan dari video sebelumnya. Tonton video sebelumnya yang berjudul Pakistan Kuasai Niaga Malaysia agar tidak salah persepsi. Admin minta maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.